الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق الله العظيم. Selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah, hai sekalian hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang diridai, yang saya kasihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, berbanyak-banyak puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas limpahan Allah kepada kita. Bertemu lagi kita pagi ni. Minggu berganti minggu begitu cepat. Cepat sungguh, no? Kita seolah-olah macam tak sempat nak berjalan. Pasal macam tak sempat nak kejar. Masa cukup cepat. Benarlah seperti sabda Nabi, no? Sabda Nabi SAW akhir zaman nanti. Satu minggu tu jadi macam satu hari. Seminggu jadi macam sehari je. Sedap-sedap dah bertemu minggu. Satu jam tu jadi seminit. Cukup cepat. Sebab itulah kalau kita tak potong dia potong kita. Masa yang akan berjawab dengan Allah Ta'ala. Masing-masing masa yang kita bawa ni. Yang kita lalui, yang kita miliki masa ni yang nak jawab dengan Allah. Apa yang aku buat? Apa yang aku isi? InsyaAllah. Terjadikan masa-masa ini. Masa-masa kita berkuliah. Masa-masa kita beribadah. Masa-masa kita bersilaturahim ini. Masa-masa kita bersedekah. Untuk menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Ianya akan naik atas timbangan juga. Dia akan naik atas timbangan. 24 jam. Masa yang Allah Ta'ala pinjam dekat kita. Yang kita infak. Infak untuk diri kita atau infak untuk kebajikan orang lain, dia akan naik di atas mizan nanti. Menjadi saksi di hadapan Allah. Berbicara di hadapan Allah. Aku menjadi saksi kepada Tuanku sekian-sekian nama. Dia buat macam ni, dia buat macam ni, dia buat macam ni. Mudah-mudahan masa yang kita infakkan itu adalah masa yang terindah untuk diceritakan, disaksikan oleh kekasih hati kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seronoklah cerita kita. Dengan cerita tak seronoklah, kami lepak di kedai kopi, kami mengata dekat orang daripada pukul 9 pagi terlantak sampai 11 tengah hari. Kami ronda-ronda, kami buat kerja lara. Malu, Rasulullah mendengar, inikah umat aku? Inikah umat aku yang mengaku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masa kita ini akan menjadi saksi yang kami sentiasa menyulam rindu, menyemai kasih untuk terus mencintai Allah dan Rasul pada setiap masa. InsyaAllah Ta'ala. Baik, menyedari keadaan kita akan menghadapi dengan masa kita nanti. Jadi kita cuba menceburkan diri kita, cari mana-mana corong. Tak kiralah. Sama ada melalui pentas Google Meet ke, atau melalui YouTube ke, atau corong radio ke, atau channel TV ke, atau terus secara berhadap macam ni ke. Masing-masing kita duduk dalam ibadah. Dan itu adalah saksi kita nanti. Kita terus pada pelajaran kita pagi ni, iaitu sambungan daripada surah An-Nisa ayat yang ke-80. Ayat yang ke-80. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahu 'azim. Kita berhenti dulu dekat tu. Baik. Ayat ini iaitu nak menyerangkan kepada kita tentang taat, ketaatan. Man yuti'illah, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ayat ni selalunya khatib kalau hari Jumaat dia akan bawa.
Siapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Pada ayat yang ke-59 itu, Allah ada sebut, dia kata, yang mana dia kata orang yang mentaati Rasul, mentaati pemimpin, maka dia akan mentaati Allah. Ataupun di dalam satu arti kata yang lain, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Jadi melalui mana kita kenal? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak taat pada Allah, bukan Allah berbicara terus dengan kita. Allah tak hantar malaikat menjadi perantaraan bawa wahyu dekat kita. Tapi Allah datangkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat sidq, amanah, tabligh, fatanah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai dekat kita. Sampai setiap huruf yang terkandung di dalam Al-Quran ini, setiap juzuk, setiap perenggan, setiap perhentian, sampai tanpa kurang satu pun. Nabi sampaikan ke semuanya. Kita tak boleh sampai macam tu dekat orang lah. Orang tu pesan, dia kata macam ni, macam ni. Kita tak boleh nak pergi sampai setiap patah perkataan. Macam yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dia kata Muhammad reka-reka ayat. Dia nak reka macam mana? Dia tak boleh baca no? Jadi dia akan sampai dengan kekuatan ingatan. Hafazan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia cukup kuat sehingga dia tak tertanggal. Satu huruf pun dia tak tinggal. Dia habaq ke semuanya. Hebat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Ta'ala turun ayat ni menyuruh kita taat kepada Rasul. Kalau hang taat kepada Rasul, apa yang dia suruh, hang ikut, hang buat, maka secara automatik hang juga mentaati Allah. Sebab apa yang Muhammad kata tu, Allah yang suruh kata. Bukan dia suka-suka. Bukan daripada nafsu dia. Dia tak akan cakap sesuatu kalau bukan atas perintah Allah. Maka apa yang dia kata itu adalah daripada Allah yang mewahyu dan mengilhamkan kepada baginda. Kita masih lagi dalam suasana peperangan. Cerita perang kan, ayat ni kan, dia mesti ada lagi cerita perang, sakit-baki perang. Yang mana para sahabat terpaksa menghadap dengan puak-puak munafik. Puak-puak munafik yang memecah belahkan pasukan tentera-tentera muslimin. Sampailah kepada satu masa, Rasulullah kata tinggallah mereka. Tinggallah mereka. Menyusahkan saja bawa puak macam ni. Dia kata Muhammad saja tak boleh tengok kita duduk senang. Tak boleh tengok kita aman dan dia nak perang. Walhal kalau kita tengok, strategi dalam peperangan Islam ni, Rasulullah susun cukup cantik. Rasulullah bukan senang-senang nak pergi berperang dengan orang. Dia tak mau, dia pun tak mau. Benda tu menyakitkan, menyusahkan. Walhal baginda sallallahu alaihi wasallam mula-mula sekali, sebelum mengislamkan satu-satu raja ataupun satu-satu negara, dia hantar surat dulu. Dia hantar surat dulu. Bagi tahu tentang Allah, bagi tahu tentang akidah, bagi tahu tentang siapa dia. Dia hantar pengenalan dulu. Kalaulah satu-satu negara tu sambut dengan keamanan, maka akan dihulurkan keamanan. Tapi kalau satu-satu negara tu sambut dengan peperangan, kami tak mau masuk Islam, kami pilih nak berperang, maka barulah Rasulullah akan mulakan peperangan. Dia tak akan pergi serang negara orang tak tentu hala. Kalau macam hari ni, kalau kita tengok peperangan yang berlaku ni, sangat zalim. Sangat zalim. Di antara benda yang Rasulullah halang, kalau berperang pun dia kata Rasulullah, kanak-kanak jangan bunuh. Orang tua-tua jangan bunuh. Perempuan-perempuan jangan bunuh. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang sedang berbuah, jangan tebang. Binatang-binatang ternakan, jangan bunuh. Dia suruh jaga semua tu. Itu keindahan Islam. Kalau hari ni kita duk tengok yang duk bom berani mati, marah sangat dekat orang kafir duk buat maksiat. Dia masuk di tengah-tengah kelompok kafir, dia bom diri dia. Kan? Macam yang pergi bom menara berkembar di Amerika satu ketika dulu. Islam suruh tak macam tu? Tak. Ianya menimbulkan satu pandangan yang buruk orang yang bukan Islam kepada orang Islam. Yang terpaliknya Islam yang baik lah. Walhal Islam dia tak suruh macam tu. Kalau kita tengok, kita perhatikan.
Semasa dalam peperangan ni, seorang sahabat, nama dia Abu Dujana. Bukan Durjana. Dujana. Ada? Tak pergi betul Durjana pula. Abu Dujana bin Simak. Bukan samak. Samak ikan. Simak. Abu Dujana bin Simak. Dia ni di antara sahabat yang susah. Miskin. Kemudian bila mana Rasulullah nak ajak duk kira berapa bilangan tentera untuk dibawa ke peperangan Uhud. Uhud menyaksikan begitu ramai tentera muslimin yang terbunuh. Daripada salah satunya hasutan Abdullah bin Ubay lah yang tarik dah lebih dah 1,000. Tarik 300 patah balik mai. Di antara salah satu sebab kenapa tentera Islam teruk sangat. Dan kemudian Abu Dujana ni di antara sahabat yang miskin. Tapi nak pergi perang. Miskin dia tak ada pakaian. Tak ada baju besi. Dia tak ada perisai. Dia tak ada senjata pun tak ada. Senjata pun tak ada. Tapi dia nak pergi sangat. Bahkan kenderaan lagi tak ada lah. Kemudian, dia kata kepada Amr bin As. Aku nak pergi perang, dia kata. Tapi aku tak ada. Aku tak ada apa ni, tak ada apa. Lepas tu kata Amr bin As. Kalau dah tak ada apa, kami semua pun tak ada apa nak bagi dekat hang. Dia kata, bukankah Abdul Rahman bin Auf membelanjakan begitu banyak harta dia? Habis orang lain pakai ambil, dia terlambat. Dia tak ada. Lepas tu, dia jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tengah baca ayat ni. Mayyuti al-Rasul. Faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Dia kata kepada Rasulullah, aku nak ikut. Dia kata, aku nak ikut pergi, dia kata. Boleh tak? Waktu ni Rasulullah sedang berkhutbah menyusun di antara perkara-perkara yang dilarang dalam berperang. Salah satu yang Nabi sebut, iaitu jangan bunuh kanak-kanak, orang tua dan wanita-wanita. Jangan bunuh. Kemudian Abu Dujana ni tanya kepada Rasulullah, kalau perempuan yang jahat macam mana? Perempuan tu ikut pergi berperang, tapi dia sebelah pihak orang jahat. Patut tak kita bunuh dia? Rasulullah kata, atas nama perempuan, dia pun ni lemah. Jangan bunuh. Kecuali selepas kita tangkap, jadikan dia tebusan, kemudian dibicarakan atas kejahatan yang dia buat. Jadi dia kata ada harapan sebab Rasulullah bagi perhatian dekat dia. Ada harapan dia boleh pergi. Baju pun tak ada. Duk pakai seluar saja. Kemudian dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata boleh dia nak ikut. Rasulullah ni dia punya indah akhlak dia. Dia tak kata, hang nak pergi jangan baju pun hang tak ada. Hang tak sopi lah. Menyusahkan. Tak, dia tak kata begitu. Zubair bin Awam mai teman. Zubair bin Awam ni ada di sebelah Abu Dujana. Dia kata aku nak jumpa sangat dengan Rasulullah. Nak dekat dengan Rasulullah ni tak pernah boleh. Sebab sahabat-sahabat sentiasa duk jaga dia. Bukan Rasulullah lantik suruh jadi bodyguard pun tak. Tapi mereka tu sentiasa nak jaga keselamatan Nabi SAW. Kemudian, bila Zubair bin Awam kata, ada baju ke? Dia tak kata tak ada, dia golek je kepala. Rasulullah tahu. Rasulullah kan cerita dia ada 2 baju besi. Dalam perang Uhud yang dia pakai 2 lapis kan. Sayangnya dia dekat Abu Dujana ni. Walhal Abu Dujana ni tak pernah duduk sembang sangat pun dengan dia. Dia kata, aku tak berpeluang. Dia kata, dapat kat orang lain dulu. Kemudian kata Rasulullah kepada Zubair bin Awam, boleh tak bagi dekat dia selai baju besi? Kata Zubair bin Awam, ada tapi nipis. Aku punya nipis mungkin. Haulah kot lama-lama duk guna dah. Tak apa, dia kata nipis pun. Hak nipis tu bagi dekat aku sebab aku nak bagi dekat dia yang elok. Rasulullah bagi kepada Abu Dujana tu yang elok, Rasulullah pakai hak nipis. Rasulullah pakai 2 lapis tu. Satu nipis di bahagian dalam, yang tebal di bahagian luar. Bayangkan baju besi pakai tengah panas. Kita kalau pakai kain yang kain jenis
panas tu kita duk kata tu lah. Ha? Dia kata apa, pakai plastik sudah, pakai baju hujan kan. Tengah-tengah panas pakai baju hujan. Tak meroyan ke? No? Boleh jadi ke? Panas terlampau kan? Ha? Ni, pakai baju besi. Apa tahu lagi kan? Jadi dia pun pakai. Lepas tu, selesai buat pakaian. Dia tunggu lagi. Apa dia nak? Dia nak pedang. Dia tak ada senjata. Kalau kita memang ayat ni keluarlah untuk sapi lah. No? Nyusahkan. Kami pun susah nak pergi cari tang mana. Rasulullah ada 2 pedang. Ha? Rasulullah satu nama Ma'thur, satu nama Zulfaqar. Pedang yang paling Rasulullah sayang, nama Ma'thur. Satu lagi nama Zulfaqar. Kita pun nama orang lah, Zulfaqar tu lah. Nama pedang Rasulullah. Lepas tu, Zubair bin Awam ni dia berkenan sangat-sangat kat pedang Zulfaqar tu. Dia duk harap Rasulullah nak bagi dekat dia. Tapi dia ada senjata dah. Rasulullah pun ambil Zulfaqar ni, bagi kepada Abu Dujana. Abu Dujana bin Simak. Nah, kau bagi kat hang. Hang lawan ni amanah aku. Amanah daripada aku. Hang gunakan dia sampai patah. Sampai patah. Jadi maksud dia hang guna lah. Nah, sampai patah. Ambil kat hang terus lah. Ambil kat hang terus lah. Itu maksud kata-kata Rasulullah. Dia seronok lah dapat. Zubair bin Awam ni sebenarnya, dia yang mau sangat-sangat dekat pedang tu. Nak ambil kemuliaan daripada milik Rasulullah tu untuk dia turun dalam peperang. Dan di antara sahabat yang hebat bermain pedang adalah Zubair bin Awam. Adalah cakap-cakap di kalangan puak munafik. Awak dia tak bagi dekat Zubair. Zubair tu punya handal. Nah, di antara panglima sayap kanan Nabi SAW. Awak tak bagi kat Zubair. Pasal apa bagi kat Abu Dujana? Abu Dujana tu bukan siapa-siapa pun. Lepas tu, bila kita ni, hati kita boleh redha. Tapi bila ada macam cucuk kat belakang. Melambung. Betul? Yang jahat itu kan cucuk. Tapi, Zubair bin Awam ni tak macam kita kalau kita memang melambung. Tapi dia tak macam kita. Apa Zubair bin Awam kata? Tak apa Zubair bin Awam kata. Kemuliaan Zulfaqar itu memang dah pun Allah Ta'ala letakkan di tangan Abu Dujana. Dia kata. Dan aku akan mengikuti setiap langkah Abu Dujana. Dia nak buat tak macam yang Rasulullah suruh. Setiap kali hang menghadap dengan musuh kena bunuh. Setiap kali hang menghadap dengan musuh kena bunuh. Dia kata aku akan menjadi mata-mata Abu Dujana. Aku bimbang dia gunakan pedang itu ke arah lain kot. Dia tak angkat pedang kot. Pedang Rasulullah ni panjang tau. Kalau dengan kita ni, kalau kita ukur, saya pun tengok replika sajalah. Tinggi bau ni. Saya pun kan tak tinggi sangat. Kalau berdiri tinggi bau ni. Tapi kalau kita nak bawa macam mana makna baginda ni kan taklah besar sangat dan tak kecil sangat. Tapi kekuatan yang terdapat pada jasad baginda yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bila dia dapat Zulfaqar ni, dia kata aku taat kepada Rasul. Maka secara tak langsung aku juga mentaati Allah. Aku pegang kepada kata-kata Rasulullah ni. Mayuti'ir Rasul faqad ata Allah. Itu dia bawa lah. Dia bawa, memang dia tak ada kenderaan. Dia tak berani nak minta pun nak naik dengan siapa. Kan sebab dah tak ada apa semua orang bagi. Dia berjalan kaki. Dia di antara sahabat yang jalan awal. Kan kita dah lambat. Kita tak ada apa. Pergi dululah kami jalan. Hampa ada kenderaan. Macam itulah lebih kurang bahasanya. Sahabat ramai juga yang berjalan kaki. Ramai yang jalan kaki yang tak ada kenderaan. Tapi nak pergi juga. Nak pergi juga. Sebab apa? Nak ambil tingkatan mentaati Rasul. Terus dapat mentaati Allah. Wa man tawalla kata Allah, barang siapa yang berpaling, yang tak mahu taat, yang patah balik, yang duk dengar cakap-cakap tak elok tu, fama arsalnaka alaihim hafizha. Kata Allah,
Barang siapa yang berpaling maka tidaklah kami utuskan engkau, yakni Muhammad, atas mereka sebagai pemelihara. Maksud dia, hang ni tak diutuskan pada mereka. Hang ni hanya diutuskan pada orang yang nak dengar cakap je. Perumpamaan kata macam ni. Rasulullah ni dia akan berkata-kata pada siapa yang nak dengar. Kalau hampa tak mendengar, bermakna hampa bukan di antara orang yang dipilih oleh Allah untuk mendengar. Kalau kita tengok di dalam zaman kita hari ni, ada yang mau ikut, ada yang tak mau ikut. Tidak? Ya, macam tu. Nah, dia ni berkata-kata atas nasihat yang baik, atas kata-kata wahyu. Tapi bukan semua orang nak dengar. No? Hanya yang dipilih saja. Ni maksud Allah Ta'ala kata, فَمَا أَرْسَلْنَا كَعَلَيْهِمْ حَفِظًا. Hang ni tak diutuskan kepada mereka sebagai pemelihara. Hang bukan pemelihara mereka. Bimbanglah tu. Macam ni lah kata Allah Ta'ala. Hang dah sampaikan, hang dah cakap dah. Tapi yang tak mau dengar tu punya pasal. Biar api dekat mereka. So, hang jangan tolonglah mereka. Kita memang mengharapkan bantuan Allah di mahsyar nanti. Bantuan Rasulullah di mahsyar nanti. Nah, menghadap dengan Allah. Tapi kalau kita tak ambil peduli, kata Allah, tak salah. Hang tak boleh jaga dah mereka. Setakat tu saja. Setakat yang suara sampai. Kalau tak sampai habis. Memang suara Rasulullah tak sampai dekat kita. Tapi ayat-ayatnya. Daripada tulisan para alim ulama. Yang ditinggalkan kepada kita. Okey, kembali kepada Abu Dujana. Dah dengar sikit lagi lah cerita saya dia. Dia ni. Bila dah kata. Siapa yang tak mau taat kepada Rasulullah ni. Yang lari patah balik. Dia tengoklah pakat patah balik. Allah Ta'ala kata biar. Biar habis. Rasulullah ni sedih lah. Lu dengar musyrikin punya lah ramai. Kita ni 1,000 lah kumpul dapat 1,000. Seronok lah. Rasa kuat sikit lah. Lari pula patah balik 300. Sedih lah rasa. Tapi yang nak pergi tu berjalan kaki pergi dah dulu. Kata Allah tak usah peduli lah kat mereka. Dia ni Abu Dujana ni. Bila dia sampai. Dia sampai di tempat tu, dia sendiri pun tak ada tang mana. Masa tu bukan ada orang hantar location main tang mana lah. Terlampau laju sangat. Lepas tu dia berhenti. Kita tunggu sat rombongan Rasulullah. Tengok Rasulullah sampai. Rasulullah tanya, siapa yang ketua orang berjalan ni? Dia kata Abu Dujana yang jadi ketua. Laju dia. Laju dia. Tahu ke tempat, tapi tak tahu dia kata. Dia tak tahu, tapi dia berpandukan kepada arah yang Allah Ta'ala tunjuklah. Sebab dia nak taat kepada Rasulullah. Okey, sampailah di medan pertempuran. Ringkasnya berlaku pertempuran. Kan dia ni, siapa yang nak jadi mata-mata dia? Siapa saya sebut tadi? Zubair bin Awam. Nak jadi mata-mata dia. Hang nak lawan macam mana? Hebat tak? Rupa-rupanya Abu Dujana ni adalah seorang tentera yang paling hebat bermain pedang. Itu yang dia nak pergi sangat-sangat tu. Cuma dia tak ada kemampuan. Paling hebat bermain pedang. Dan kata Zubair bin Awam, apabila genderang pedang dibunyikan, Rasulullah ni ada lantik sahabat-sahabat 4 hingga 5 orang memegang panji Islam. Panji ni bendera lah. Memegang bendera Islam sebagai peniup semangat. Kan tentera peperangan Uhud ni menyaksikan banyak kaum wanita yang hadir dalam peperangan sebagai jururawat. Ataupun yang menyediakan makan dan minum untuk prajurit-prajurit. Jadi begitu juga di kalangan musyrikin Quraisy. Ada juga wanita. Mereka ni cuma kalau ada tentera yang cedera, mereka yang akan rawat. Itu fungsi wanita yang hadir ke medan pertempuran ni. Kemudian, kata Zubair bin Awam, dia tengok tentera dah maju ke depan, dia pun buat keluar satu kain warna merah, dia lilit di kepala dia. Kata Zubair bin Awam, tahukah kamu apa tanda lilitan kain merah di kepala Abu Dujana tadi? Siapa pun tak tahu. Pasal apa yang dia pergi belit kepala dia dengan kain merah? Serban merah lah. Rasulullah dia pakai selak merah. Untuk menambahkan kegerunan di hati musuh. Bila tengok. Tapi Abu Dujana diikat kain merah di kepala dia.
Kata Nabi SAW, itu tanda dia akan berperang hingga sampai ke titisan darah dia yang terakhir. Bermakna dia dia tak balik dah. Hari ni dia masuk dalam medan pertempuran ni, dia takkan balik dah. Kalau dia keluar pun syahid. Itu tanda dia, kata Rasulullah. Rasulullah yang baca tanda tu. Pada para sahabat berani tu, hebat tu. Dan disaksikan oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam lah cerita lepas perang tu nak. Setiap musuh yang menghadap dengan dia memang tak hidup, mati. Setiap musuh yang menghadap dengan dia memang tak hidup, mati. Tetapi dalam tempoh yang sama, mata dia sentiasa melirik kepada baginda SAW di tengah-tengah pertempuran. Dia sentiasa duk perhati. Takut Nabi jatuh ke? Takut Nabi cedera ke? Takut Nabi dibunuh ke? Kalau tengok Nabi dikepung, ramai dia akan segera masuk ke situ. Dia di antara yang disebut, dia bukan orang sayap kanan, sayap kiri. Dia ni kira bertempur. Kita kata ikut kaki dia nak pergi lah ke mana pun. Ikut kaki ke mana dia nak pergi. Tapi dia tak tinggal jauh Rasulullah. Dia tak tinggal jauh, dia punya sayang. Dia nak ambil ni lah kata-kata mayuti Rasul faqad ata'allah. Dalam peperangan Uhud ini menyaksikan ada lubang-lubang perangkap yang dikorek oleh musyrikin. Oleh tentera musyrikin. Salah satu lubangnya jatuh Mus'ab bin Umair. Dia dicincang. Dia pun kalau jatuh dalam lubang tu, jatuh tu, kerumun lah. Musuh kerumun akan bunuh. Dia pun nak buat tu untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah tak jatuh dalam lubang tu. Ada satu lagi lubang. Lubang ni tak dalam. Sekadar paras lutut. Nabi terperlui. Kita kata terperlui lah. Di dalam lubang tersebut. Dalam lubang tu. Dia nampak Nabi jatuh. Dia kerumun. Hak yang tentera-tentera musyrikin kerumun. Kan saya kata tadi, Abu Dujana ni tak pergi jauh. Dia tengok-tengok Nabi dah jatuh. Dia pergi peluk Nabi. Dia pergi peluk Nabi. Sehingga kan ketika ni sahabat lain tak sempat nak peluk Nabi. Yang serbupi Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Amr bin As. Tapi dia pun tak boleh nak peluk Rasulullah sebab dia peluk lawan. Dia tu dia peluk Rasulullah. Dia peluk Rasulullah. Dan dapat diselamatkan baginda SAW ketika mana baginda berada dalam pelukan Abu Dujana. Dan kata Sayyidina Zubair bin Awam, habis perang tu, apa yang dia jumpa adalah jenazah Abu Dujana dengan pedang patah di tangan, badan macam landak, penuh dengan tikaman panah, macam landak. Sebab dia jadi perisai Rasulullah. Dan pedang Zulfaqar tu masih ada di tangan dia, patah. Kan Rasulullah ke tangan lawan sampai patah. Maksud Rasulullah memang bagi kat dia terus, memang patah. Dan dia syahid. Masya Allah. Masya Allah. Ketika mencabut setiap anak panah daripada jasad dia, Rasulullah kata, inilah Saifur Rasul. Saifur Rasul ini pedang Rasul. Inilah pedang Rasul. Waktu cabut ni Rasulullah kata, semadikan jasad dia bersama dengan anak-anak panah yang mengerumuni tubuh Abu Dujana itu tadi. Subhanallah. Asal daripada bukan siapa-siapa, baju pun tak ada, kenderaan tak ada, alat pedang pun tak ada, tapi boleh menempa surga Allah. Cuma kata Zubair bin Awam, satu peristiwa yang aku tak boleh lupa tentang Abu Dujana ni, hebat dalam peperangan, membunuh setiap musuh yang berhadapan dengan dia, tapi tiba-tiba mai satu masa dia berhenti. Dia tak bunuh, dia berdiri tegak. Dia tak bunuh. Aku tengok, ingatkan pasal apa? Rupa-rupanya dia menghadap dengan isteri Abu Sufyan. Perempuan. Dia tak bunuh. Kan Rasulullah pesan, jangan bunuh perempuan. Jangan bunuh budak-budak. Dia berhenti. Dia tak bunuh. Walaupun perempuan tu
Dia kerja dia macam meniup semangat pada musyrikin. Nah, kalau kita yang jahat sangat perempuan ni, bunuh dulu. Kalau kita nak bunuh lah. Nah, tapi dia dengar mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berhenti, dia cari lain. Dia cari lain. Walaupun perempuan tu cuba mai, cuba mai mengganggu dia dalam pergerakan dalam perang, tapi dia tak bunuh, cuma dia tolak saja perempuan tu ke tepi. Kalau kita perempuan ni jahat sangat, mau bunuh dulu dia. Tidak, itulah yang dikatakan orang yang mentaati Rasul sampai ke titisan darah yang terakhir. Dan kain serban merah yang belik kepala dia tu penuh dengan darah, basah dengan darah. Rasulullah buka lilitan di kepala tu, Rasulullah selimut dia. Selimut wajah dia. Selimut wajah dia. Inilah genderang pedangku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil menutup mata, sambil menutup mata Abu Dujana yang separuh terbuka. Subhanallah. Indah. Cukup indah. Islam ni indah sebenarnya. Cara-cara dia ajak berperang pun indah. Tapi dah orang tak mentaat dekat Rasul atas perintah dia, tu yang mereka bunuh budak-budak. Kita tengok dalam peperangan yang orang perempuan yang tak berdaya ditangkap, dirogol, kan? Ni semua jenayah perang ni. Jenayah perang. Padahal Islam tu cukup indah. Kalau ikut Islam ni memang begitu, susunan dia begitu halus. Dia bukan dia suka-suka nak pergi perang dengan orang tak. Selagi orang tak kacau dia tak kacau orang. Macam itulah juga sahabat. Terus mentaati Rasul di atas setiap perintah Rasul. Aturan yang diaturkan oleh Rasul. Ikut, taat. Tapi dia pun tak mau dengar apabila mai mutakhirin ini menjadikan Islam itu sebagai agama teroris. Kan orang pandang kita ni pengkhianat. Orang pandang Islam ni suka bergaduh dengan orang. Asal Islam suka kacau negara yang aman damai. Daripada buat macam tu lah. Kalau kita tengok filem-filem Hollywood ni, mereka memaparkan kalau hak yang pengganas tu, bohlah Islam. Bohlah nama Islam. Sebab apa? Sebab yang tak mentaat kepada Rasul jadi macam tu lah. Menggambarkan Islam itu sebagai agama pengganas. Rampah negeri orang. Walhal kalau kita tengok Nabi SAW, waktu dia sampai Madinah, dia rampah tak? Dia tak rampah. Dia susun atur. Walhal di Madinah tu ada puak Yahudi punya ramai. Duduk sama-sama, cari rezeki sama-sama. Hidup secara harmonis. Tapi kena taat atas aturan ataupun undang-undang Islam. Kena taat. Kalau hampa tak taat, barulah dia khianati. Lepas tu Rasulullah pun bukan kata mudah-mudah nak pergi khianati puak-puak Yahudi tu. Mereka yang nak bunuh Rasulullah dulu. Barulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk membalas bunuh. Itu ayat yang ke-80 Ni mentaati bukan sikit-sikit dia ambil. Tapi bila mana dikatakan taat ni, ambil pada seluruh perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 81, wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indik bayyata ta'ifah. Dan mereka itu berkata taat, tetapi apabila mereka itu berpisah daripada engkau, bayyata ta'ifah, berbisik malam. Berbisik malam ni cakap di belakang-belakang. Masa depan Rasulullah mengaku taat, baik kami dengar. Kami ikut. Kami dengar. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kami taat. Tapi bila duduk dengan geng dia, dengan kelompok-kelompok dia, dengan suku sakak dia, bayyata ta'ifatun minhum. Sembang kat belakang. Ni perangai orang munafik. Depan kita, manis. Manis sungguh. Kita pun sampai takut. Saya kalau orang terlampau manis dengan saya, saya takut dah. Kunci manis. Takut dia berpura-pura. Takut dia berpura-pura. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali, berkali-kali. Bila keadaan ni kata Allah, minhum ghairul ladzi taqul, berlainan daripada apa yang dikatakan kepada mereka. Hak yang kata di depan lain, kata di belakang lain. Tak sama, berlainan.
Depan cakap lain tak apa, kami ikut. Apa juga yang hang perintah, apa juga yang hang suruh bawa, kami ikut. Kami taat. Kami dengar. Hari ni jangan risaulah. Kami ni geng-geng, kami semua akan ikut. Allahu Akbar. Sejuk hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar janji-janji yang sedemikian rupa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bila dia balik duduk dengan geng depa, macam kita nak dengar sangat apa dia kata. Dia nak pi, suruh dia pi. Dia nak pi bunuh diri. Kita jangan pi. Kita tunggu. Duduk dalam negara kita yang aman damai ni. Jaga anak isteri kita agar tak menjadi balu, agar anak tak menjadi yatim. Itulah yang dikatakan bermanis di hadapan. Tapi di belakang Nabi lain pula bicara mereka. Lantas kata Allah Subhanahu wa taala, bila dah kalau macam tu punya perangai depa, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Maka Allah lah yang akan menulis apa yang mereka bisikkan pada malam hari itu. Maksud malam hari ni cakap belakang. Allah tulis. Apa mungkin duk kata dekat Muhammad macam-macam? Dia mungkin tak dengar. Allah dengar. Tu kata Allah Ta'ala, jangan susah hati. Aku ada. Aku sebagai penyakti. Aku tulis apa yang dia kata. Lantaran itu, kata Allah, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Berpalinglah engkau daripada mereka dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah itu sebagai pembela. Tak usah susah hatilah wahai Muhammad kalau orang tak mau ikut. Macam itulah juga kita. Kadang-kadang kita cakap bagi nasihat yang baik, punya bagi nasihat lah. Rasa-rasa sampai habis perkataan dah punya bagi nasihat. Setiap kali jumpa sampai orang pun menyampah. Orang pun meluat. Dia ni tak lain tak bukan. Dia cakap benda yang sama. Benda yang sama. Padahal bukan kita tak tahu, kita tahu. Depan dia aku ngaku lah. Belakang dia. Pergi kat dia lah. Kata Allah, bila kita dah berusaha sedaya mungkin cakap dengan dia, beritahu dekat dia, dia tak mahu juga dekat. Wa kafa billah. Wa kafa billahi wakila. Syukurlah Allah itu sebagai pembela. Sudahlah dia tak beringat. Mungkin kadang-kadang kita diuji dengan mungkin saudara terdekat. Biasanya saudara terdekat lah. Kadang-kadang ada anak yang tak mahu dengar cakap. Di kalangan anak-anak ni bagi didikan sama. Dah kata sekolah tu bagus, bagi hak yang sulung bagi tahun tu. Nombor 2 bagi tahun tu, 3, 4, 5 dan 7 pun bagi tahun tu. Tapi dia tak jadi sama lah. Dia jadi beling-beling. Hak yang ni jadi lagu ni, hak yang ni jadi lagu ni. Dalam ramai-ramai tu ada sekok hak yang culas semayang. Cukup lihat tak mau semayang. Dia nak suruh. Tak suruh tak semayang. Sampai dah kita tengok pukul 4. Han semayang zuhur dah lagi. Dia nak pembohong kata tak semayang. Dia cakap seria-seria juga. Dah lagi. Dia cakap pula, dah lagi. Habis semayang. Sana. Duk sana. Ngayak tu. Subuh kalau orang tak gerak, tak bangkit. Kalau orang tak gerak, aku nak tengok dia nak bangkit tak dia bangkit. Lagi aku seronok. Aku tak payah bangkit terus. Aku tak payah bangkit terus. Dia tak gerak. Dengan alasan, hang tak bangkit semua tadi. Mak tak gerak. Mak tak gerak. Kita pula salah. Pasal tak gerak dia. Sampai kepada satu saat kita rasa menyampah nak pergi gerak dah. Dia pasal hang lah. Tapi fikir-fikir tak boleh. Kalau kata rumah terbakar, aku akan pergi gerak dia. Takut dia terbakar. Apatah lagi nak dilempar dalam neraka Allah. Tak boleh sekali dia kena lempar dalam neraka Allah. Pergi juga gerak dah. Jadi mak ni kadang kena marah. Kalau gerak pasal apa orang tak mau bangkit. Kalau bulan puasa tu sahur, dia pun tak mau bangkit sahur lah. Dia sayang kat bantai tu daripada makan. Gerak ni takut anak tak puasa esok. Kan? Gerak lah. Esok dia bangkit. Mai tengah hari dia nak buka puasa. Awak tak mau puasa, tak makan esok. Alasan dia pergi situ. Kita ni, dalam kita mendidik, kita didik sebaik mungkin. Sedaya yang kita mampu buat. Kita nak bagi dia jadi beriman. Kita bukan nak berkeluarga di dunia, tapi kita nak berkeluarga di akhirat dalam syurga. Nak sama-sama ke sana. Nak didik sebaik mungkin. Tapi kadang Allah Ta'ala tak bubuh.
Dalam satu keluarga macam tu. Satu kadang terpelanting perangai macam ni. Hak satu macam ni. Ujian tu. Ujian tu. Macam keluarga Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kan? Anak tu tak ramai, 4. 4 saja. Last-last satu terpelanting. Ikut mak dia. Ha? Ikut mak dia. Tenggelam. Apa Allah Ta'ala kata dalam surah Hud? Kita dah baca dah. Bila mana Nabi Allah Nuh menangis, waktu mana dia nampak tangan anak dia tergapai, tenggelam timbul, tenggelam timbul, tenggelam timbul. Dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, tu anak aku, Ya Allah, tu anak aku. Sayang dia walaupun hak tu tak mendengar cakap. Sayang tak kat anak? Sayang tu. Walaupun tak mendengar cakap. Awak dia tak ajak ke anak tu? Ajak. Nah, sampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Sampaikan. Ajak sama. Malah mungkin kalau hak yang ketegak tu, kita bagi tarbiyah lebih sikit. Nah? Kalau hak yang ni tak apa, dia dengar cakap dan ni tak apa. Hak yang tu. Kita kira apa pun, tumpukan dekat dia. Lebih sikit. Pasal dia tu susah sikit. Macam tu lah cerita Nabi Allah Nuh punya anak ni. Jadi bila mana dia kata kepada Allah, Ya Allah, tentu anak aku tu, dia kata anak aku, bawa mai lah dekat aku. Sebab dia nampak tangan tenggelam timbul depan mata. Allah Ta'ala kata yang tu bukan ahli keluarga kau. So dia bukan anak hang dah. Nah, dia bukan anak hang dah. Macam tu lah juga kata-kata Allah di sini. Nak bujuk Rasulullah. Nah, bila di depan dia cakap mana dengan kita, belakang dia tikam kita. Belakang dia lain bicara dia. Tak apalah, pujuk hati. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pembela. Kita tak boleh bela diri kita. Bila mana orang fitnah, kita kot belakang. Bila orang cakap keburukan kita kot belakang. Kita tak sangka di depan kita dia bermanis muka. Bila di belakang kita dia kutuk. Wa kafa billahi wakila. Ayat ni ayat pujuk hati. Pujuk hati kita. Dah puas dah. Dah puas dah buat baik. Dah puas dah mendidik. Tapi tak mahu ikut juga. Wa kafa billahi wakila. Ayat ni ayat pujuk hati. Baca banyak-banyak dapat pahala. Zikrullah. Diserah dekat Allah lah nak. Wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Berserahlah kamu. Berserahlah kepada Allah. Dia kata Bertawakal tu serahlah nak. Dan cukuplah Allah itu sebagai pembela. Satu lagi ayat nak. Afala yatadabbarunal Quran. Maka apakah tidak mereka mahu merenungkan Al-Quran? Apa yang ada dalam Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan kalau adalah dia dari sisi Allah, dari sisi yang selain Allah, sesungguhnya akan mereka dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Hampa tak baca Quran kah? Macam ni. Apalah yang tadabbaruna Quran. Hampa tak baca Quran kah? Baca. Baca Quran tapi tak faham. Baca saja Quran. Berapa ramai yang baca Al-Quran. Pandai melagukan Al-Quran. Cantik indah susunan. Tajuk dia, makhrajnya, sifat hurufnya, cantik. Taranumnya. Tapi sayang. Apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran itu tak dapat mendidik jiwa dia. Bahkan Al-Quran itu akan melaknati dia. Hanya pandai berlagu je. Kalau kita tengok dia orang yang arif dalam Al-Quran. Memang cantik bacaan. Tapi dari segi pakaian dia hancur. Ada yang macam tu. Bahkan mungkin dia guru Al-Quran. Tetapi mulut lidah dia tak pandai jaga. Macam mana dia petah dan fasihnya membaca Al-Quran, begitu juga dia petah dan fasihnya memfitnahkan orang. Yang ni yang kata, dia bukan tak baca. Dia baca tapi dia tak tadabbur. Allah Ta'ala sebut sini tadabbaru kan. Dia baca tapi dia tak tadabbur. Apa maksud tadabbur? Tak faham. Bila dah tak faham, macam kita memang kita tak faham. Tapi kita kena pergi belajar bagi faham. Bagi reti. Dia tak suruh pun bagi reti. Memang dia suruh. Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk dilagukan. Tetapi Al-Quran diturunkan sebagai panduan hidup. Inilah kitab panduan hidup kita.
Apapun kita rujuk pada Al-Quran. Walaupun kita, nikah ni jadi, buka Quran, kau surat apa-apa, ya apa, tak kerti kan? Kita tak kerti. Saya pun tak kerti, nak? Tak kerti. Tapi kita ada rujukan para ulama. Dia tiada. Ayat sekian, sekian, sekian. Apa yang kena buat, apa yang patut buat. Sebab tu kita tahu, bila mana kita dalam berhadas, besar, wajib mandi. Siapa kata? Al-Quran kata. Ayat ke berapa? Aku tak kerti lah nak khabar. Nah, tapi bila dah belajar, kerti lah. Bila mai puasa, Ramadan saja yang wajib, hari lain tak wajib. Siapa kata? Al-Quran kata. Ayat ke berapa duk tang mana muka surat berapa? Orang yang munafik ni, dia suka kata, adakah nas dengan Al-Quran? Adakah dalam Al-Quran kata gini. Kita nanti kata, ada. Ayat ke berapa? Aku tak tahu lah nak abang orang. Aku tak tahu. Hang mai lah kata kat aku. Memang kita tak kerti nak abang. Kita bukan arif dalam setiap patah-patah Al-Quran. Kalau macam tu, Tok Guru yang hebat, dia boleh hebat. Surah ke berapa, ayat ke berapa, baris nombor berapa, belah kiri ke belah kanan. Oh yang ni ke, kan? Saya lah mungkin pun pandai kot dah. Tak boleh, tak mampu ya Allah. Tak mampu. Kalau terang-terang ni baru nak pergi belajar, rasa-rasa macam, bolehkah lagi no? Terang-terang kita bolehkah lagi aku ni? Kalau kita fikir 4-5 dan kali, sambil-sambil menghafaz Al-Quran, tak lagi orang panggil. Ingat dah ayat tu. Pergi keluar, pergi jumpa dengan orang, bicara tentang lain, lupa pula. Ngapai pula sampai putih di mata orang ngapai. Kenapa putih yang tadi naik mata kita naik ke atas? Naik ayat. Kan? Sehingga putih ya lah. Sekali lagi dia main lah kacau. Jangan kacau. Bunyi telefon sudah. Jawab telefon. Tidak dia main kacau dengan mengantuk. Allah. Pegang Quran tu mengantuk sedia. Buka telefon. Macam tu slide tu jadi. Oh yalah jangan. Apa lagi kau ni tau? Kata Allah, bila hang tak baca Quran, hang tak tahu isi kandungan dia, hang tak tahu nak beramal dengan dia. Lepas tu hang duk kata, tak ada kot dalam Al-Quran. Bahkan mungkin hang akan kata, Quran ni bukan daripada Allah kot. Mungkin hang akan kata itu. Bila orang yang tak ada dalam diri dia langsung asas-asas Al-Quran, dia akan boleh mendakwa macam-macam. Tu yang boleh dakwa dia tu Rasulullah, dakwa dia tu Tuhan. Kan itu main kerajaan di langit. Ini orang tak baca Quran ni. Tak berani lah mengaku tu. Tak kira mengaku dia utusan Allah yang diutuskan sebagai Rasul. Hang perempuan kot. Mana boleh jadi Rasul? Ni orang yang tak tadabbur Al-Quran. Demikianlah jadinya. Lepas tu dia kata, Quran ni Muhammad yang buat. Dia kata macam tu, bila mereka mendakwa bahawasanya Al-Quran itu bukan daripada sisi Allah, sesungguhnya mereka dapati dalamnya perselisihan banyak. Kalau hampa kata Quran tu bukan daripada sisi Allah, hampa akan jumpa ayat-ayat yang salah banyak. Ada salah lah Al-Quran. Al-Quran sempurna kalam. Tidak ada satu pun cacat celahnya. Pada setiap kalimah ayat dia. Cantik. Bila kita baca tu rasa seronok je. Sebab tu beza. Bila setiap hari kita belajar hadis, saya ajak jemaah semua baca hadis. Kan? Rasa beza kan baca hadis dengan baca Al-Quran. Bila main tanpa potongan ayat Al-Quran, rasa sedap saja nak baca terus. Tapi bila main hadis, kita rasa macam ketat sikit nak sebut kalimah-kalimah dia tu. Sebab kalam Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah. Kalam yang cukup sempurna. Yang langsung tidak ada cacat celahnya. Selagi ada cacat celahnya, adalah buatan manusia. Itu ada cacat celahnya. Kita kalau hampa kata Al-Quran itu bukan main daripada Allah, hampa akan jumpa cacat celah dalam dia. Tapi kita tak jumpa cacat celah di dalam Al-Quran. Kecuali lah macam berlaku. Baru-baru ni pun ada kan. Muka surat hilang. Baru ni jadi lagi baru ni ingat minggu lepas. Muka surat hilang. Kita tanya mungkin silap cerita kot dia baru beli. Dia kata lama dah duk baca. Duk baca dia kata. Lama dah duk baca. Bahkan dia ada tanda. Dia tanda dengan pensil. Tak mana dia berhenti kan. Tapi bila buka lagi tinggal
lembaran kosong saja. Rupanya hikmah Allah adalah sebab-sebab tu dia nak tunjuk dekat kita. Yang mana Al-Quran itu adalah dia punya, dia boleh panggil bila-bila masa. Sebab Rasulullah pun sebut, Al-Quran akan kembali ke sisi Allah. Bunyinya dengung seperti dengung lebah. Berjalan berdengung bunyi. Yang mana Rasulullah pernah mendengar bunyi dengungan tu ketika mana berada di Sidratul Muntaha. Dia tanya kepada malaikat Jibril, bunyi dengung apa ni? Bunyi dengung ayat Al-Quran. Rupanya orang yang membaca Al-Quran ni diangkat naik ke langit bacaan dia tu. Terus-terus telah sedap tak sedap. Kalau contoh tak sedap tak naik. Dah. Tetapi dia akan balik kepada Allah, kata Jibril, bunyinya dengung seperti kawanan lebah. Dan dia akan kembali, tak akan hadir ke muka bumi. Saat itu yang tinggal di muka bumi adalah kejahilan semata-mata. Nak rujuk kat apa? Nak cari mana buku panduan dah tak ada. Jadi Alhamdulillah, selagi masih ada di tangan kita ni, bacalah. Tadaburlah. Tadaburlah. Wallahu'alam. Tapi tadabbur kalau seorang-seorang tak dapat, no? Kita kena cari guru. Wallahu'alam, insyaAllah. Ada rezeki minggu depan kita sambung ayat yang ke-83, insyaAllah. Bergantung pada rezeki Allah. Ada soalan nak tanya ke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dujana, dia Islam. Tak. Dia orang Ansar yang duduk di Madinah, yang miskin. Ansar. Dia orang suruhan yang bekerja di ladang orang Yahudi. Dia bukan hamba tapi dia orang suruhan. Ambil upah untuk menjaga kehidupan. Dia hanya dapat upah tu lepas makan minum saja. Jadi tak ada pakaian. Abu Dujana bin Simak. Bin Simak. Mungkin orang miskin seperti itu jarang disebut cerita dia. Tapi sebenarnya ahli syurga Allah. Ya. Sebenarnya kan sesi perang Uhud ni dia terlampau banyak. Cerita dia sampai tahun sudah kan. Waktu mula-mula PKP dia buka balik, saya terpanggil untuk buat satu seminar untuk pahlawan Uhud. Ar-rijalu hawla Nabi SAW. Tapi tak kesampaian. Tutup balik PKP. Tak jadi buat. Saya ingat tak buat. Kalau nak buat tak boleh sehari tak cukup. Dia kena 2 hari. InsyaAllah. Kalau Allah nak izinkan, kita cari satu masa. Dia cerita pasal parlimen dalam Uhud. Dia pun ni banyak sesi. Ramai. 70 orang. 70 orang. Semua hebat belaka. Dikisahkan setiap seorang ada penyaksi. Aku tengok kau ni macam ni. Aku tengok kau ni. Kalau Abu Dujana tadi, siapa dia yang penyaksi dia? Zubair bin Awam. Wallahu'alam. Tak ada apa Tak ada apa, insyaAllah esok kita ada sambungan di Jalan Tengah, Surau Nur Hidayah, 10 sahabat di Jamin Syurga, insyaAllah ta'ala. Kalau dengan izin Allah kita jumpa di sana esok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum semua. Mula tutup dah. Terima kasih. Mula tutup telefon. Okay, okey semua. Kenapa saya tolong? Sebab hari ni dia orang kena masak kau. Alright, jadi kalau dah begini, satu kali kita nak tengok barang-barang je. Okey, siapa buat kita dulu. Bila barang-barang yang ada salah, dekat situ. Okey. Gimana? Jadi barang-barangnya ada. Okey, kita akan screen. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kawan. Tuh. Kepo agak ni. Kepo. Ni om. Nampak.